Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan 8. Kami ingin membentangkan tentang konsep Ibra' dan aplikasinya dalam PTPTN. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri dan serta kumpulan saya. Nama diberi Muhammad Hakimi bin Hassan. Muhammad Zarif bin Muhammad Zaidi. Nama saya Muhammad Fikri bin Kamarudin. Dan akhir sekali nama saya Muhammad Amirul Mukminin bin Mazlan. Okey, yang pertama kita boleh tengok kat sini ialah pengenalan Ibra'. Ibra' ialah pengguguran hutang terhadap sesuatu ataupun Ibra' ini lebih dikenali sebagai rebate. Rebate ini dia macam diskaun lah. Contoh, si fulan ini ingin membeli rumah dan dia meminjam duit dengan bank untuk membeli rumah. Lalu bank akan membeli rumah tersebut dan akan memberi rumah itu kepada si fulan. Dan si fulan tersebut dikehendaki untuk membayar hutang kepada bank. Hukum Ibra', hukumnya ialah harus Bank Negara Malaysia selaku pihak berkuasa boleh mewajibkan institusi perbankan Islam memberi Ibra' kepada penerima biaya yang melunaskan hutang lebih awal bagi pembiayaan berdasarkan kontrak jual beli. Yang seterusnya, kita tengok dalil pensyariatan Ibra' dari surah Baqarah ayat 280 yang berbunyi, wa in kana zu usratin fanaziratum ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maksud dia, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah batas dan waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu mensedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah ini dia nak ceritakan tentang sebagai umat Islam ni, kita haruslah memberi tempoh dan masa pada saudara yang contoh macam kalau ada orang hutang, kita bagi tempoh yang lama sikit lah. Macam kita tak tahu dia susah ke, macam tu, bagi tempoh. Sebagai umat Islam, kita mestilah memberi tempoh yang sesuai lah untuk dia. Okey, seterusnya jenis-jenis Ibra'. Ibra' terbagi kepada dua. Yang pertama Ibra' muqayyad, yang kedua Ibra' mu'allaq. Okey, Ibra' muqayyad, syarat dia iaitu apa itu Ibra' muqayyad? Ibra' muqayyad ni yang terikat pada syarat-syarat yang tertentu. Okey, contoh syarat dia, aku berikan Ibra' kepada engkau sekiranya engkau melakukan sekian perkara yang telah dijanjikan. Okey, maksudnya Ibra' yang muqayyad ni sama ada pinjaman antara manusia dengan manusia dengan orang yang lain. Maksudnya bukan dengan bank. Macam Ibra' mu'allaq ni pinjaman antara orang dengan pihak bank. Macam Ibra' mu'allaq pula tertakluk kepada syarat-syarat tertentu, dan jika pihak bank berpuas hati kepada pelanggan, Ibra' akan diberikan. Okay, contoh dia, jika engkau melakukan sekian perkara yang aku berikan, aku akan berikan engkau Ibra'. Itu penerangan dari segi Ibra' mu'allaq. Contoh, pihak bank bagi pinjam RM10,000, dalam tempoh 4 tahun kena habiskan bayaran tersebut. Dalam tempoh 4 tahun tu si fulan ni dapat bayarkan habis, maka pihak bank kalau berpuas hati dengan perkara yang dijanjikan, dia akan kurangkan, dapatkanlah Ibra' tu, diskaun tu. Dia akan kurangkan, contoh RM10,000 dia akan bagi dalam RM8,000. So dia akan bagi balik RM2,000 yang balance tu, ataupun bagi je RM8,000. Macam tu lah jenis-jenis Ibra'.
Okey, lepas tu rukun ibrah. Okey, yang pertama, orang yang sepatutnya, orang yang boleh dapat ibrah itu. Yang kedua, penghutang yang dilepaskan. Yang kedua, barang ni maksudnya pinjaman lah, duit macam tu sekian-sekian. Lepas tu sirah, ijab dan qabul. Aku bagi pinjaman, kau bayarkan. Yang demikian. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pengenalan PTPTN. PTPTN ini adalah sebuah agensi Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah KPM yang menawarkan bantuan kewangan dalam bentuk pinjaman kepada pelajar yang ingin melanjutkan pelajaran ke IPTA ataupun IPTS di peringkat degree ataupun diploma. PTPTN ini adalah melibatkan isu kontrak pinjaman, iaitu mahasiswa-mahasiswi memohon pinjaman untuk membiayai bayaran pendidikan mereka. Di dalam Islam juga telah meletakkan beberapa garis panduan yang tetap dalam isu melangsaikan pinjaman atau hutang. Garis panduan tersebut ialah haram meletakkan syarat ke atas kontrak pinjaman yang berbentuk sebarang faedah bagi mendapatkan keuntungan. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, setiap pinjaman yang berlaku ke atasnya manfaat mensyaratkan bayaran lebih dari nilai asal, maka ia dikira riba. Apa yang saya boleh simpulkan di sini ialah jika pinjaman itu membawa kepada faedah, contoh seperti PTPTN, pinjaman PTPTN kepada mahasiswa-mahasiswi sekarang untuk kepada melanjutkan pelajaran mereka ke bidang yang lain, contoh di peringkat ijazah, diploma, itu adalah manfaat kepada peminjam. Jadi sebenarnya lebih mudah untuk mereka dapatkan ibrah ini sebenarnya. Baiklah, terima kasih kepada sahabat saya. Seperti yang kita sedia maklum bahawa PTPTN ini adalah sebuah pinjaman kepada pelajar yang hendak melanjutkan pelajaran mereka ke IPTA atau IPTS ke arah yang lebih tinggi. Okey. Berkenaan dengan PTPTN ini, dia memberi juga manfaat kepada peminjam PTPTN melalui pemberian insentif diskaun, iaitu ibrah sebanyak 15% bayaran balik peminjam bagi penyelesaian keseluruhan bagi hutang peminjam. Antara tersebut adalah kriteria pengiraan pembayaran balik adalah seperti berikut, iaitu pihak PTPTN telah memberi diskaun seperti berikut, iaitu 15% iaitu atas baki hutang untuk menyelesaikan penuh pinjaman, 12% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran, dan 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus mengikut jadual. Baiklah, atas baki hutang untuk menyelesaikan penuh pinjaman di sini bermaksud mereka iaitu peminjam membayar sekaligus pinjaman yang mereka buat. Seperti contoh, mereka meminjam RM11,000 dan mereka membayar awal dan jumlah yang secukupnya, manakala 12% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali baraian, iaitu di sini dia bermaksud membayar separuh daripada harga pinjamannya, dan akhir sekali 10% untuk bayaran balik melalui potongan gaji atau debit terus mengikut jadual, iaitu gaji mereka akan dipotong mengikut jadual dia dan mendapat sebanyak 10% lah diskaun yang dapat oleh mereka. Cara untuk kita pengiraan diskaun atau ibrah lebih dikenali adalah seperti yang berikut, iaitu harga pinjaman kita. Contohnya kita meminjam RM11,000 dan kita mendapat diskaun 15%.
Okey, daripada RM11,000 itu adalah sebuah pinjaman yang 100%, dan 100% pinjaman kita itu akan ditolakkan dengan 15% harga diskaun. Maka secara total kita akan mendapat 85% yang sepatutnya kita bayar. Dan daripada 85% tersebut, kita akan didarabkan dengan harga pinjaman kita iaitu RM11,000, dan hasil daripada darab tersebut kita akan mendapat harga yang sepatutnya lah yang setelah diskaun diberikan. Hikmah Ibra' dalam PTPTN. Pertama, dapat meringankan beban peminjam kerana dikenakan Ibra'. Yang kedua, memudahkan mahasiswa dan mahasiswi untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya. Di sini kita dapat nampak hikmah Ibra' ni dalam PTPTN. Dapat tolong mana-mana pelajar nak sambung ke institusi yang lebih tinggi untuk mencapai kejayaan. Dalam ini baguslah mereka dapat menolong dalam setiap pelajar ni ada dalam golongan keluarga yang bukannya berada. Nak dapatkan, kalau nak belajar makin tinggi ni perlu pengeluaran kos yang tinggi. Mungkin daripada golongan yang tak mampu ni mungkin berat daripada nak sambungkan. Kadang ada yang pelajar yang pandai-pandai, cumanya nak sambung belajar tu disebabkan duit. Tak dapat duit nak sambung belajar, macam tu lah. So PTPTN ni baguslah bagi pelajar-pelajar yang memerlukan. Itu saja dari saya. Baiklah, sebagai kesimpulan, berdasarkan kepada penjelasan daripada sahabat-sahabat saya, PTPTN ini melibatkan isu kontrak pinjaman, iaitu mahasiswa atau mahasiswi yang seperti mana sahabat saya telah nyatakan, dia memohon pinjaman untuk membiayai bayaran pendidikan mereka untuk melanjutkan pelajaran mereka lebih tinggi. Dan proses Ibra' ini berlaku pada akhir kontrak, di mana sekiranya pelanggan dapat menghabiskan bayaran dengan lebih awal dari tempoh yang dijanjikan, maka Ibra' akan diberikan kepada pelanggan. Untuk sumber rujukan kami menggunakan 3 kaedah sumber. Yang pertama, kami ambil daripada kitab fiqh mazhab Syafi'i, iaitu kitab Manhaj jilid 6. Dan yang kedua, kami mengambil web di PTPTN. Dan yang ketiga, kami ambil maklumat daripada Bank Negara Malaysia, iaitu BNM. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.